Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin, nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'd. Sambungan pelajaran kita dalam tafsirul Quran serta tadabbur beberapa ayat pilihan. Secara ringkasnya, kita berada dalam surah An-Najmi. Suratul Najmi, surah yang ke-53, ayat sambungan ayat yang ke-33. Ayat 33. Baca dulu. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى. Ayat 32 yang kita baca semalam, iaitulah tentang cerita ciri-ciri orang yang baik, iaitulah orang yang menjauhkan diri dia daripada dosa besar dan segala jenis fawahish. Kemudian bermula daripada ayat ini satu cerita baru pula. Tengok, afara'aital ladzi tawalla, adakah engkau mengetahui keburukan orang yang berpaling dari menurut kebenaran kerana ia dihasut. Tengok nota di bawah dalam pimpinan Ar-Rahman ni, dia ada nota penjelasan. Nota 1705, mulai ayat ini dan ayat-ayat yang berikutnya diterangkan perihal salah seorang yang terkemuka dari kalangan kaum musyrik Mekah. Puak-puak kafir Mekah ni, pada mulanya ada kata tanda. Ada yang mengatakan orang tu iaitulah Al-Walid ibnul Mughirah. Walid Mughirah. Ada yang mengatakan Al-As bin Wa'il As-Sahmi. Ada kata An-Nadhr bin Al-Haris. Ada kata Abu Jahal. Yang pentingnya bapak-bapak ketua Quraisy, ketua kafir Quraisy ni, pada mulanya ia tertarik hati kepada ajaran Al-Quran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepadanya, dan hampir-hampir ia memeluk Islam. Kemudian ia berpaling tadah kerana ia dihasut oleh seorang rakan, member dia hasut supaya berpegang teguh kepada agama lamanya dan berjanji kepadanya dengan berkata, aku akan menggalang gantimu dari tiap-tiap perkara yang engkau takuti pada hari akhirat kelak. Dengan syarat engkau beri aku sekian-sekian. Penak buat dia kafir. Dia boleh janji molek. Maknanya inilah dia panggil faktor kerusakannya. Siapa dia? Kawan. Tak kena kawan, kita pula melawan. Ini punca dianya. Mana dia dah, orang panggil jinak dah dengan Islam. Jinak dah, tiba-tiba lari balik. Tengok Allah kata apa sini? Wa a'ta qalilan wa akda.
Dan setelah ia memberi sedikit pemberiannya, ia memutuskannya kerana menurut hawa nafsu. Mana dia ni bagi sikit kebaikan, mana dia macam nak bela Nabi lah, nak tolong gitulah kan. Wa akda, kemudian tawakaf, tak dibagi. Kita ni ada juga gitu, mula baik dengan kita, ikut kita pergi mana-mana kuliah, bagi bantuan kepada dakwah. Tiba-tiba mari orang hasut, mu jangan ikut ustaz ni, kamu jangan ikut pendakwah ni, dia tak betul. Walau hanya waktu dia ikut kita dulu, tak ada pun ajaran-ajaran yang pelik. Semuanya ikut Quran, ikut sunnah Nabi SAW. Tapi bila mari orang hasut, oh tak boleh panggil dah dia ni, tak boleh ikut dah dia ni. Ini panggil permainan-permainan yang dibuat oleh syaitan. Allah tanya dia, a'indahu ilmul ghaibi fahuwa yara, adakah ia mempunyai pengetahuan mengenai perkara yang gaib sehingga ia dapat mengetahui bahawa orang lain boleh menggalang gantikannya daripada apa yang akan berlaku padanya pada hari akhirat? Mu tahu mana? Dia pun tak tahu nak gimana. Hari tu lari habis segala anak beranak, member ni mari bagi jamin, setuju selalu kamu. Penat. Kemudian Allah mari nak cerita kepada dia tentang jaminan kawan tu tak boleh jamin, tak boleh pakai. Am lam yunabba bima fi suhufi Musa, atau belumkah ia diberitahu akan apa yang terkandung di dalam risalah-risalah Nabi Musa. Tengok sini, ini dia panggil suhuf, lain daripada Taurat kan. Mu tak tahu ke apa yang sudah ada dalam kitab Nabi Musa? Wa Ibrahim alladhi waffa, dan juga dalam risalah-risalah Nabi Ibrahim yang memenuhi dengan sempurnanya akan segala yang diperintahkan kepadanya. Nabi Ibrahim ni Allah Ta'ala perintah kepada dia apa? Suruh sembelih anak dia. Dia nak sembelih. Ini dia panggil Ibrahim yang taat setia kepada Allah Azza wa Jalla. Bukan sekadar Ibrahim, anak dia sekali, Nabi Ismail taat setia. Ini lahir daripada bapa yang baik, anak akan jadi baik insya-Allah. Sekarang ni kita kena muhasabah sebagai bapa. Manakala anak kita tak baik, kita kena menangis dulu daripada anak. Cuma kita sekarang tak, kita banyak menyalahkan anak kita. Kita banyak menyalahkan anak kita. Kita rasa kita betul belaka dah, itu silap lah. Ibu, bapa kena menyesali, menangis sebelum daripada kita tangis tentang keadaan anak kita tak dengar kata, kita dulu menangis. Kita juga tak dengar kata Allah Azza wa Jalla yang menyebabkan Allah uji kita dengan mereka. Baik. Tengok dalam suhuf Nabi Ibrahim, suhuf kan, suhufi Ibrahim wa Musa. Suhuf Nabi Ibrahim ada 10 lembaran. Tanda ni, ini maklumat. Suhuf Nabi Ibrahim 10 lembaran. Setiap satu safhah, satu muka, lebih kurang 4 ayat. 4 ayat daripada jenis ayat Quran, lebih kurang 40 ayat. Itu dia punya isi kandungnya dia, dari sudut bilangan muka surat. Lepas ni kita tengok apa yang ada dalam tu, yang dicerita oleh Allah kepada kita. Dan disebut juga di sini Nabi Musa. Kenapa Musa dulu? Kan am lam yunabba bima fi suhufi Musa. Disebut Nabi Musa di sini kerana suhuf Nabi Musa, lembaran Nabi Musa tu ashhar, lebih masyhur, lebih masyhur. At-Taurah, kitab Taurat dia makruf dikenali, terdapat dalamnya al-bayan wal huda, petunjuk dan pimpinan. Nabi Musa ni salah seorang daripada rasul, lahu ummatun qa'imah, yang punya umat yang pengikut dia. Dan suhuf dia termasuklah Taurah yang Allah Ta'ala sebut fiha hudan wa nurun, dan juga termasuk juga alwah
Tanda alwah wa akhazal alwah, kan bila dia mari balik daripada munajat, dia tengok pengikut dia sembah lembu, dia campak dia punya lauh. Alwah dia tu terdapat dalamnya al-wasaya al-asharah, ada 10 wasiat dalam itu. Dalam ayat ini kenapa dimula dengan Musa kemudian Ibrahim? Li ajli haza, kerana suhuf dia tu lebih masyhur daripada suhuf Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian ditambah pula dengan Ibrahim, maka disebutnya Nabi Musa secara umum dan disebut Ibrahim al-Khalil secara ijmal, secara khususnya, sebagaimana yang kita akan baca ini. Allah kata apa? Alla taziru waziratun wizra ukhra. Ini tanda. Kalau kita nak tahu apakah yang terkandung dalam suhuf Nabi Ibrahim, ini salah satu daripadanya. Allah Ta'ala cerita kepada kita, Alla taziru waziratun wizra ukhra. Dalam risalah-risalah itu ditegaskan bahawa sesungguhnya seseorang yang boleh memikul tidak akan memikul dosa perbuatan orang lain, bahkan dosa usahanya sahaja. Kan tadi bila ketua Quraisy nak masuk Islam, geng dia mari mari pujuk dia, bagi jaminan, konon-kononnya mu jangan takut, aku jamin apa punya masalah kamu. Allah kata sudah tersebut dalam suhuf Nabi Ibrahim, alla taziru waziratun wizra ukhra, dosa orang lain tak boleh ditanggung oleh orang lain. Dosa orang lain tak boleh ditanggung oleh orang lain. Ini menunjukkan bahawa keadilan. Dosa awak saya tanggung, tak boleh, kecuali ada kecuali apa? Kecuali dosa yang berkait dengan kita. Tanda ini penting ni. Ada setengah orang baca ayat ni, dia kata nafsi. Dosa awak punya kubur, awak punya pasal, saya punya kubur, saya punya pasal. Kita kata betul, kubur lain-lain, kecuali orang mati beramai-ramai yang tak larat nak gali kubur, dia letak sekali kan. Tetapi dosa yang berkait dengan kita itu tidak lepas. Secara individu, secara umumnya dosa orang lain tidak ditanggung oleh orang lain. Tetapi secara spesifik, mana-mana orang yang menjadi sebab berdosa orang itu, maka wizrun, dia tanggung dosa orang itu. Contohnya orang ni orang kaya, dia buat tempat maksiat atau menjadi penaja kepada maksiat, penganjur kepada maksiat. Kayak setengah-setengah orang kaya ni dia jadi penaja, dia panggil penaja. Taja program itu, program hak lara, program maksiat mungkar. Kita kena ingat, setiap orang datang ke majlis maksiat ini, dosanya naik atas kepala si penganjur. Itu bahaya. Sama juga kalau kita anjur benda baik, kita ajak orang mari masjid, kita dakwah dia mengikut majlis ilmu, majlis kita ajak dia berzikir, baca Quran, dia baca dengan sebab kita boleh pahala. Maknanya dosa orang lain tidak melarat kepada orang lain dengan hanya sekadar kita jami-jami, tak jadi. Tapi kalau kita menjadi penyebab, maka dosa itu naik atas kepala. Ini kena insaf kita. Jangan berani-berani dosa ini boleh naik atas kepala kita. Maka semua orang tidak diambil dosa dari orang lain tanpa sebab. Tanpa sebab tidak ada. Jadi kerana itulah kita hari ini, kita tak boleh nak jatuh hukum umum kepada orang. Ini kaedah. Tak boleh nak takmim hukum kecuali kita letak spesifik. Kita boleh kata orang yang bukan Islam tidak baik dari sudut akidahnya, dari sudut tauhidnya, sebab dia syirik. Tapi kita kata semua orang ni tak baik belaka, tak boleh. Ada orang non Muslim yang baik dari sudut peribadinya, suka tolong orang, suka bantu orang, integriti kata orang, jujur dalam melakukan kerja, ada. Maka kita tahu orang bukan Islam jahat lah. Nanti orang kata orang ikut Islam jahat juga, sebab ada di kalangan orang Islam yang mencuri, ada yang merampok, ada yang pecah amanah kan. Kita kata tak boleh nak takmim.
Sama juga bila kita tak setuju dengan kumpulan, kita kata puak ni jahat berlakon, puak ni tak semaya berlakon. Itu tak boleh. Takmim begitu tidak boleh. Kalau kita nak, mesti orang panggil khas kepada kes yang berlaku itu saja. Itu dia panggil insaf di dalam membuat penilaian. Maka Allah sebut di sini ayat yang ke-39, wa an laysa lil insani illa ma sa'a, dan bahawa sesungguhnya tidak ada balasan bagi seorang melainkan balasan dosa, balasan apa yang diusahakannya. Membuat gapo atas dunia dulu. Tengok nota 1706. Menurut keadilan Allah Subhanahu wa taala, seseorang manusia itu sebagaimana ia tidak memikul melainkan dosanya sendiri, maka ia juga tidak berhak mendapat balasan melainkan balasan apa yang diusahakannya. Tetapi menurut kemurahan Allah Subhanahu wa taala yang melimpah-limpah rahmatnya, seseorang manusia itu mendapat pahala dan rahmat disebabkan amal usaha orang lain seperti doa, sedekah, haji dan lain-lain. Mana kalau kita buat pahala, kita beri pada orang itu, insya-Allah masih lagi ada ruang. Cuma kita, Allah Taala tak bertanggungjawabkan. Mau buat usaha, mu dapat. Kalau tidak, kita duk main duk mengindih orang semua, tunggu orang bagi je. Tak payah buat usaha apa-apa. Jangan. Maka di sini Nabi SAW sebut di antara usaha manusia, Allah kata illa ma sa'a, kecuali apa yang kamu usahakan. Di antara usahanya hadis, inna atyaba ma akala ar-rajulu min kasbihi, sebaik-baik apa yang kita makan hasil usaha yang kita sendiri. Kita bekerja, kita pergi tanam sayur, kita pergi membanting tulang buat bangunan, contohnya kita pergi berjabat, itu semua usaha kita. Maka kita makan hasil ini terbaik daripada kita minta sedekah. Wa inna waladahu min kasbihi, anak hasil daripada usaha kita. Kita kahwin dengan isteri, usaha kita dapat anak. Bukan semua orang kahwin dapat anak. Berapa ramai yang kahwin tak dapat anak? Ada yang kahwin dapat seorang, 2 orang, 3 orang, ada yang sampai 15 orang. Kita kata Masya Allah, Tabarakallah. Itu rezeki dia. Tak nak usah apa ni. Kita nak hitung sendiri tak boleh, nak sekap pun tak boleh. Hadis ini rawahu Ahmad dan lain-lain. Nabi kata anak tu hasil usaha dia. Maka daripada hadis ini kita baca satu lagi hadis. Iza matal insan inqata'a amaluhu illa min salas. Bila mati seorang anak Adam, manusia itu mati, maka terputuslah amal dia sendiri nak buat illa masa'a, kecuali apa yang diusahakan waktu hidup dulu yang pahalanya berterusan. Nabi sebut di sini 3 perkara. Yang pertama sedekah jariah. Sedekah jariah mana kita buat wakaf. Orang nak buat pondok kita beri duit, ambil bina. Orang nak buat tanah, contoh tanah kubur ke tanah apa, kita bayar, infak. Ini juga sedekah jariah. Mana sedekah yang tak putus perterusan. Yang kedua, ilmun yuntafa'u bihi, kita sebarkan ilmu yang bermanfaat. Kita ajar orang solat, ajar orang baca Quran, ajar semua orang jadi baik dengan sebab kita. Maka dia baca Quran, kerana kita ajar, kita boleh pahala. Sebab tu anak-anak kita ni kena sungguh belajar Quran betul-betul. Lepas ni kita jadi guru Quran, jangan bimbang, pahala kita dapat. Maknanya dia panggil MLM. Kita ajar, habis anak murid kita pula menyambung pahala kepada kita. Yang ketiga, waladun salihin yad'una, anak yang soleh yang berdoa untuk dia. Tadi hadis ni sambung dengan hadis tadi, anak daripada usaha kita. Mana apa yang anak kita buat, kebajikan dia beri pada kita, kita dapat. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Maka sebahagian daripada amal-amal yang soleh sampai pahala kalau orang mati, contohnya haji. Kita tak pergi haji lagi, anak kita buat haji pada kita, ataupun dia minta badal haji, minta tolong orang lain buat, insya-Allah dapat pahala. Puasa, kita ada tinggal puasa, anak kita tolong puasa, lepas. Sedekah lagi boleh. Kita pergi tabur, jumpa tabur mana-mana, RM3. RM1 saya, RM1 ibu, RM1 bapa. Hari-hari kita buat, banyak pahala. Semua itu terdapat dalam sunnah Nabi SAW. Ada lagilah perkara-perkara ibadat
yang kita boleh bagi pahala kita kepada orang. Tapi jangan semua pahala nak bagi ke orang belaka. Baca Quran, pahala bagi ke orang ni. Baca Quran, zikir, pahala bagi ke orang ni. Mana dia kita ya? Jangan hati-hati. Jangan duk sedap hati sangat. Kita sangat memerlukan pahala. Ni kita duk bagi ke orang tu, bagi orang ni. Kerana sepinggan nasi, kerana sesuap makanan. Kita kata ini juga satu kerugian. Ingat. Baiklah. Itu dari sudut konsepnya pahala. Pahala orang kita tak boleh ambil. Pahala kita tak bagi ke orang. Tapi dengan bersebab. Ada sebab. Contohnya, orang ni baik dengan kita doakan untuk dia, boleh. Kita sedekah untuk dia, boleh. Kita sayang mak ayah kita sedekah, kan. Satu lagi, kita benci ke orang. Ini yang kita jarang kita bincang. Yang kita nak bincang hak baik, hak kita benci tak bincang. Apabila kita benci kepada orang, kita akan mengumpat dia, kita akan buat fitnah kepada dia, kita pangkah dia punya gambar, contohnya. Maka pahala kita di akhirat akan diberi kepada orang yang kita benci. Karena itu saya pesan bang sangat, kita ni jangan beri pahala kita kepada orang yang kita benci. Kita beri pahala kita kepada orang yang kita sayang, kepada mak ayah kita, keluarga kita. Ni duk hari-hari duk beri pahala pada orang benci. Duk tulis rekod tu rekod ni, duk buat fitnah tu fitnah ni. Setiap orang buat fitnah kepada kita, pahala dia mengalir kepada kita, insya-Allah. Karena itu saya tak marah orang buat fitnah. Kita jumpa depan Tuhan je lah. Kita tunggu ambil pahala dia, kan. Nak marah pun dia tak dengar ya. Dia kata kita jahat. Kita pun tak berani nak kata dia jahat, sebab kita bimbang pahala kita pergi ke dia. Ingat ayat yang ke-40, wa anna sa'yahu sawfa yura, dan bahawa sungguhnya usahanya itu akan diperlihatkan kepadanya pada hari kiamat. Ingat molek, semua hak kita buat atas dunia diperlihatkan kepada kita pada hari kiamat. Dulu kita rasa tak nampak, kan. Lagu macam mana Allah Ta'ala nak tayang balik? Alhamdulillah, dengan marinya ahli sains teknologi, duk reka handphone, reka kamera, reka alat-alat video ni, gini rupanya. Macam-macam alat ni, alat gadget kita, internet hari ni, semuanya merakam CCTV, dia rakam semua apa yang kita buat, apa yang kita bercakap. Maknanya lebih senang untuk kita memahami apa yang akan dibalas pada hari akhirat esok. Thumma yujzahul jazaa'al awfa, kemudian usahanya itu akan dibalas dengan balasan yang amat sempurna. Bila? Pada hari akhirat. Atas dunia ni relax-relax lah dulu. Budak-budak kata relax lah bro, kan. Bro lah bro. Akhirat esok no relax. Allah Ta'ala akan tayang semua apa yang kita buat. Kita mintalah Allah Ta'ala tayang yang baik-baik, yang tak baik kita jangan buat, supaya tidak ditayang di akhirat. Wa anna ila rabbikal muntaha, dan bahawa sungguhnya kepada hukum Tuhan mulah kesudahannya segala perkara. Kita kena ingatlah, kalau kita sayang kepada ibu bapa kita, kita sendiri yang buat kebajikan, kita sedekah dia. Sekarang ni tidak. Di zaman syarikat penswastaan, banyak syarikat swasta cuba-cuba nak ambil pahala kita. Awak sayang mak ayah, bayar saya baca Quran video dia. Boleh ke pahala main swasta lagu ni? Ingat baik, bukan semua benda-benda gaib. Kalau perkara gaib yang tidak ada dalil daripada Allah, daripada Quran, tidak ada dalil daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sakat orang kata je, tidak gagah, tidak ada autentik. Jadi kita jangan bermudah-mudah lah. Kalau tidak, orang akan jadi malah nak ibadat. Tak apalah, saya ada anak 10, semua hebat-hebat belaka, saya berwasiat setiap kali bulan Ramadan isi je borang kat masjid, bayar 10 masjid seorang bayar. Akhir kali kita sendiri malah. Jangan. Semua balasan yang kita buat, Allah Ta'ala akan balas balik. Kita akan tengok. Wa anna ila rabbikal muntaha, dan bahawa sesungguhnya kepada hukum Tuhan mulah kesudahan segala perkara. Wa annahu huwa adhaka wa abka, dan bahawa sesungguhnya dialah Allah lah, ia menyebabkan seorang itu bergembira, tertawa, dan Allah juga boleh menyebabkan seorang itu berduka cita, menangis. Tuhan boleh. Dia bagi kita suka, happy, gembira kita.
Sekali dia uji kita, duka cita, menangis kita. Maka suka, tanda pelajar-pelajar, suka, ketawa, gembira, menangis ini, dia kata min khasaisil insan, daripada ciri-ciri keistimewaan manusia. Binatang tak ada. Nah, kalau kita kadang-kadang kita tengok binatang dia mengalir air mata dia, gitu lah. Tapi adalah sikit-sikit sifat-sifat tu pada binatang. Ada orang kata hamamah ni apa dia? Burung merpati ni kadang-kadang bila dia tegur-tegur tu dia sedih. Wallahu alam, yang pentingnya kita kata suka, ketawa dengan sedih ni adalah min khasaisil insan, daripada ciri-ciri keistimewaan manusia. Manusia yang ada ni. Dalam ayat ini Allah mula dengan suka tu. Annahu huwa adhaka wa abka. Menyukakan dan juga Allah Taala beri kita sedih. Maka kata di para ulama, menunjukkan luahnya rahmat Allah Taala, dia mula dengan suka dulu. Sedih tu mari jarang-jarang. Kita ni banyak suka ke banyak sedih? Jawabnya banyak suka. Sedih jarang-jarang. Cuma manusia tu begitulah. Sekali dia sedih, dia lupa nikmat Allah Taala. Tuhan, kenapalah uji aku? Walau hanya kita hidup sudah 40 tahun sihat walafiat, masuk tahun yang ke-41, tahun yang ke-50, barulah sakit, kita marah dengan Tuhan. Maksudnya kita lupa banyak. Manusia ni suka lupa pada nikmat Allah Taala. Wa annahu huwa amata wa ahya, dan bahawa sungguhnya Allah lah yang mematikan dan menghidupkan. Itu kuasa Allah Taala. Dia nak pergi hidup siapa? Panjanglah umur dia, keluarlah dia ke dunia. Allah hidup, Tuhan kata mu kena mati. Ada orang yang mati awal, ada orang yang mati lambat. Anda tengok dalam berita yang menyedihkan ni, kereta aksiden dekat dengan jalan Gua Musang. 10 orang ada atas kereta, mati habis. Hak tinggal kecil budak. Masya-Allah, tabarakallah. Tak tahulah kita dia nak mengharungi hidup dia macam mana. Seorang dia yang tinggal. Dia tanya pak saudara dia, saya abang seorang yang ada, orang lain mati dah, mati. Pak saudara dia pula sebab tak nak cerita. Kita kata itulah Allah Taala Maha Kaya. Kalau kita nak kata mati belakalah senang. Tapi Allah Taala nak tinggal zuriat kawan tu. Ni penting ada anak ni. Anak ni soleh, insya-Allah dia membesar dalam keadaan yang baik, soleh. Dia mendoakan kepada ibu bapa dia yang sudah mati. Aset kita naik. Ibu bapa dia mati awal, muda lagi, tapi anak dia menyambung balik. Ni. Waladin salihin yad'ulah. Kita nak kata Allah tinggal ada hikmat dia. Memanglah ada juga perasaan kita kata kenapalah Tuhan tak mati belaka sia ke budak ni. Lah. Dia membesar. Allah Taala nak uji pak saudara dia, mak saudara dia pula, siapa yang nak jaga dia. Masya-Allah, tabarakallah. Kemudian Allah Taala rezekikan budak ni membesar dalam keadaan baik, aset banyak ibu bapa dia dapat nanti. Allahu Akbar. Kita jangan duk mikir otak kita, duk mikir ngai mata kita tidak mikir hikmah di sebalik setiap kejadian itu. Baik, kita pergi kepada ayat seterusnya. Wa annahu huwa amata wa ahya. Itu kuasa Allah Taala nak hidup siapa, nak mati siapa. Dalam satu bencana ada orang yang hidup, ada orang yang mati. Wa annahu khalaqaz zawjaini dzakara wal unsa, dan bahawa sesungguhnya dialah, yakni Allah, yang menciptakan pasangan lelaki dan wanita. Kata apa? Allah Taala cipta kita ni laki-laki dengan wanita. Ada katanya semualah zauja ini termasuklah hayawan-hayawan, kan? Hayawannya bergotoan ni semuanya ada pasangan. Tapi dalam ayat ini kata di ulama tafsir menjurus kepada manusia. Sebab ayat yang berikutnya, min nutfatin idza tumna, Allah cipta manusia dari setitik air mani ketika dipancarkan ke dalam rahim. Bila bertemu ibu dengan ayah, maka bercantumnya air mani, jadilah anak. Allahu Akbar. Jadi ayat ini Allah Ta'ala peringatkan kepada kita bahawa suami isteri ni dia panggil asyarakah, tanda dibina di atas dasar al-hubbu, cinta, al-mawaddah, belas kasihan,
dan asyarakah, iaitulah satu syarikat, satu persamaan dalam membina rumah tangga. Sama kita, susah senang bersama. Ada orang Masya Allah tabarakallah, dia susah tapi dapat suami yang kaya, senang lepas pada tu kan. Ada orangnya dia kaya boleh suami susah, suami tak kerja, keduk tidur ya, susah hati pula dia nya, habis duit aku nak tangguh untuk lelaki. Tapi kata orang, daripada tidur seorang baik ada tidur ada kawan. Begitulah suasana. Kita tak tahu. Yang pentingnya keluarga ni syarakah, iaitulah dipanggil satu syarikat pembinaan. Tak boleh kita hidup seorang, kena bina bersama, barulah dia punya gagah, kukuh, perlu kepada kasih sayang, perlu kepada al-wafa, perlu kepada orang panggil menunaikan tanggungjawab, dan juga perlu kepada kejujuran di dalam kehidupan kita, insya-Allah. Maka lahirlah keluarga yang bahagia. Sebab apa banyak berlaku kes-kes rumah tangga runtuh, rumah tangga tidak bahagia, hasil daripada dia panggil sifat al-ananiyah, masing-masing tunjuk kerah kepala. Satu lagi gangguan syaitan manusia. Ini tak tahan juga. Bini dia dah lah ada masalah sikit dengan suami tak apa sihat contohnya, tidak gagah perkasa macam orang lain kan, ataupun suaminya dhaif, sakit, tidak banyak duit, tiba-tiba jumpa dengan friend lama dia, kawan lama sekolah rendah dulu, mari duk attack dia, cerah rumah tangga kawan ni. Ini bahasa dalam berita sok khabar tu tulis peristiwa-peristiwa reunion, dia panggil reunion ni, kita jumpa balik dengan kawan-kawan lama, juga telah menjadi beberapa sebab kes perceraian rumah tangga kawan ni. Banyak. Baik, kita dalam bab keluarga kita bicara ayat dia, kita nak habiskan perbincangan kita di sini. Wa anna 'alaihin nash'atal ukhra, dan bahawa sesungguhnya Allah lah yang tetap menghidupkan semula makhluk-makhluk yang mati. Ayat Quran ni dia pergi pusing balik, pergi patah balik, dia panggil. Pasal apa? Pergi cerita kejadian-kejadianmu, aku nak ceritanya, akhir kesudahnya nih bangkit semula di akhirat. Kuasa Allah Ta'ala maha berkuasa. Wa annahu aghna wa aqna, dan bahawa sungguhnya Allah lah yang memberikan sesiapa yang dikehendakinya akan apa yang diperlukannya, kaya, mewah, hidup senang, wa aqna, dan memberikannya tambahan yang boleh disimpan. Allahu akbar. Maknanya kita beri harta benda, wa aqna, boleh bukan sekadar boleh ada harta, boleh simpan lagi, masya-Allah. Wa annahu huwa rabbus syi'ra, dan bahawa sesungguhnya dialah Tuhan kepada bintang syi'ra. Apa dia ni? Kata di ulama tafsir, hadza kalam musta'naf min jadid. Habis dah cerita manusia ni, sekarang ni kita balik kepada cerita bintang. Tengok nota di bawah 1707, bintang syi'ra ialah sebuah bintang yang pernah disembah oleh kaum Arab jahiliyah. Yani amatlah bodohnya mereka menyembah bintang itu, padahal Allah jualah yang menciptakannya, dan Allah saja yang berhak disembah. Patutnya mu ni hei manusia, Allah yang mencipta bintang, mungkin semua bintang buat apa? Mungkin semua Allah, baru betul. Itu dia panggil an-najmu. Mana di awal surah dulu Allah Ta'ala sumpah dengan wan najmi, bintang. Hari ini lepas pada kita mengembara nak isbatkan kebangkitan semula akhirat, Allah ulang balik ayat wa annahu huwa rabbus syi'ra. Allah Ta'ala pemilik kepada bintang asy-syi'ra. Sebab puak-puak kafir duduk mengagungkan bintang ni. Kalau mengagung bintang, ambil tuan bintang lah baru betul. Itu. Wa annahu ahlaka 'adanil ula, dan bahawa sungguh Allah lah yang membinasakan kaum Ad yang pertama, yakni kaum Nabi Hud. Cerita kaum-kaum ni sudah banyak kali kita ulang. Para jemaah boleh tengok dalam siri-siri yang kita lepas di awal juzuk yang ke-30 dan 29 yang lepas. Sudah ada.
wa samud fama abqa, dan kaum Samud. Samud ni kaum Nabi Saleh. Maka tidak ada seorang pun dari kedua-dua kaum itu yang dibiarkan hidup, mati habis bila mereka derhaka. Wa qaum nuhim min qabl innahum kanu hum azlama wa atgha, dan kaum Nabi Nuh sebelum itu juga telah dibinasakan. Nabi Nuh awal lagi, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang sangat zalim dan sangat melampaui batas. Sebab apa? Sebab semua berhala. Berapa kali dah kita ulang, sebab-sebab penyembahan berhala di atas dunia ni mari mana? Mari daripada al-ghulu fi hubbi salihin, melampau memuja orang-orang yang saleh. Akhir kali jadi berhala. Nauzubillah. Wal mu'tafikata ahwa, dan bandar-bandar yang ditunggang balik itu. Bandar mana? Iaitulah bandar Qura Sadum. Tanda pelajar. Negeri Sadum, iaitulah bandar tempat tinggal kaum Nabi Lut yang dibinasakan disebabkan dosa-dosa mereka. Maka Allah Ta'ala balik bumi. Nama kapu itu Sadum. Sekarang ni orang putih panggil Sodomi. Bahasa dia ni langgar kot belakang ni, Sodomi. Qura Sadum. Di mana mereka, kampung mereka di mana? Di Urdun, di Laut Mati. Nun di Jordan sekarang ni, sempadan dengan Palestin. Ini Laut Mati tuh tepat puak-puak ni. Allahu Akbar. Yang didik berani. Sekali tu balik bumi, terbalik kuih habis. Ni puak-puak LGBT ni. Lama kita ni ada satu kumpulan nama dia LGBT. Puak ni puak mengarut, puak jahat ni. Masya Allah. Faghasyaha ma ghasya, lalu penduduk bandar-bandar itu diliputi azab seksa yang meliputinya. Habis. Allah kata fa arsalna alaihim hijar, Tuhan hantar mari hujan batu, bukan hujan air. Hujan batu mari, mati habis puak dia. Fa bi ayyi ala'i rabbika tatamara, maka yang mana satu di antara nikmat-nikmat Tuhanmu yang tidak terhingga itu engkau ragu-ragukan, hei manusia. Ini ayat Quran ni mari tanya satu question mark, tanya soalan yang besar. Hak mana lagi yang tak percaya dengan nikmat Tuhanmu? Hak mana lagi? Apa yang kamu, Allahu Akbar, patut manusia ni, afi anfusikum afala tubsirun, dalam diri kamu kenapa kamu tak tengok? Patutnya menjadi pengajaran lah kita kepada peristiwa-peristiwa yang berlaku. Tapi nak boleh buat macam mana kalau dah tertutup kepala dia. Hadza nadhirum minan nuzuril ula, Al-Quran ini adalah pemberi amaran di antara jenis-jenis amaran yang telah lalu. Azifatil azifah, telah hampir masa datangnya saat yang hampir itu, yakni hari kiamat. Mari dekat dah, kiamat ni dekat. Kan ada sebut kiamat tu ada dua kategori. As-sa'atul kubra, kiamat hak besar, tak tahu bila tarikh. Akan berlaku di akhir zaman setelah turunnya Nabi Isa. Dajjal dibunuh, tembok Ya'juj Ma'juj pecah, matahari naik belah barat, itu berlaku kiamat. Satu lagi kiamat dia panggil kiamat individu. Ia ni akan berlaku depan mata kita. Hari-hari kita dengar, kita tengok orang mati. Itu dia panggil, bila mati seorang maka berlakulah kiamat untuk diri dia. Kiamat individu. Bila orang itu mati, kiamat. Mana kiamat kita dengan kiamat ni jauh ke dekat? Jauhnya kata. Hari-hari kita tengok orang mati, ataupun kita dengar orang mati. Macam mana tak jauh? Ataupun kita tengok kubur, ada orang mati hari ni. Itu kiamat. Laisa laha min dunillahi kashifah, tidak ada siapa pun selain Allah yang dapat menahan atau menghilangkan huru-hara hari kiamat itu. Mana tak ada siapa boleh. Jadi orang ada ambil ni, apa dia?
Jadi zikir munajat tak? Dalam TV radio, laisa laha min dunillahi kasifah. Ini ayat Quran. Allah mana nak cerita hari kiamat esok tak ada siapa yang boleh menyelesaikan. Cuma untuk zikir, untuk munajat, baiklah kita ambil yang warid, yang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam gunakan untuk berzikir. Itu lebih aula. Tapi ayat Quran ini boleh zikir semua, cuma kena tengok kemunasabahan. Munasabah ayat itu untuk dijadikan zikir, macam doa Nabi Yunus, apa ni, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Itu jelas. Sehingga Nabi kata sebaik-baik doa tu doa Zinnun, doa Nabi Yunus. Nabi Yunus doa zikir dengan zikir ni dalam perut ikan atas balik dia ke darat. Kita bukan susah hati kita berdoa dengan doa-doa yang ayat Quran semua, tapi doa yang maksur, doa yang diambil daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, cara kaifiat berdoa. Afa min hadzal hadisi ta'jabun, maka patutkah kamu merasa hairan terhadap keterangan Al-Quran ni sehingga kamu mengingkarinya? Mu tak percaya ke dengan Quran? Wa tadhahakuna wa la tabkun, serta kamu tertawa mengejek-ngejeknya, dan kamu tidak mahu menangis kesalkan kesalahan kamu, serta takutkan balasan buruk yang akan menimpa kamu. Wa antum samidun, sedang kamu adalah orang-orang yang sombong angkuh, lagi melalaikan kewajipan. Ayat 62 ni ada sujud, dia panggil sujud tilawah. Jadi pernah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam baca surah ini, Nabi tak sujud. Maknanya sujud tilawah ni bukan wajib, tapi sunnah. Wa qara'aha fi Makkah, pernah Nabi kita baca di Mekah surah ini, Nabi kita sujud. Bila sujud, wasajada ma'ahu al-muslimuna wal musyrikun wal jin wal ins, semua sekali sujud lah. Orang kafir hok dengar sujud juga. Sebab apa? Sebabnya orang kafir terkejut dengan isi kandungan ayat ini, mereka sujud sekali dengan orang Islam, tapi dia sujud tu sujud terkejut. Yang kita nak sujud ni sujud ibadat kepada Allah Azza wa Jalla. Siap? Paling kiblat belakang. Kita akan baca ayat ni, kita sujud. Dia panggil sujud tilawah. Dalam Quran ni ada 15 tempat sujud. Para jemaah yang tidak ada di masjid ni, yang duduk di online pun boleh hadap ke arah kiblat dan siap baca je, kita sujud. Sebab ini sunnah. Kita kalau kita tak belajar, tak buat waktu kita belajar ni, bila kita nak buat? Dia panggil jangan duduk cincai ya. Benda-benda sunnah, benda-benda ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Ready semua? Betul. Betul dia punya rehal, kita akan sujud ni. Ya kan? Bila saya akan sujud, kita sujud belakang masing-masing lah. Dalam ayat ni Tuhan kata, fasjudu lillahi wa'budu. Fasjudu lillahi wa'budu. Oleh yang demikian, hendaklah kamu sujud kepada Allah yang telah menurunkan Al-Quran itu, dan beribadatlah kamu kepadanya dengan sepenuh-penuh tauhid. Jadi ayat ni kata di para ulama, Allah Ta'ala khatamkan surah ini dengan cara kita sujud pada Allah Azza wa Jalla. Inilah tempat, salah satu daripada tempat sujud. Ada 15 tempat dalam Al-Quran ni sujud at-tilawah. Salah satu daripadanya yang kita baca dalam salat subuh tadi. Pagi Jumaat ni biasanya imam akan baca surah As-Sajdah kan. Kalau tak baca surah Sajdah pun sah, cuma dah Nabi kita baca, kita ikut. Panjang tak cerita ni tentang sujud orang kafir ni macam mana. Jadi insya-Allah kita boleh tengok dalam tafsir-tafsir yang panjang
tentang peristiwa WKP sujud kan. InsyaAllah alhamdulillah tamatlah kita suratul Najmi. InsyaAllah kita akan sambung lagi dalam surah Al-Qamar dalam CD yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.